Didik TV KPM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Dan pastinya untuk 1 jam ini kita nak khususkan pembelajaran hari ini dalam slot pendidikan khas. Dan mata pelajarannya adalah pendidikan Islam untuk tingkatan 4. Baik, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan guru penyampai kita? Apa kata kita saksikan profilnya? Silakan. Itu dia tadi guru-guru penyampai kita untuk mata pelajaran hari ini. Baiklah, saya nak perkenalkan sudah pun bersedia untuk bersama dengan murid-murid pada hari ini. Ini dia Ustaz Muhammad Nazir Khan Zainal Abidin, merupakan penolong kanan pendidikan khas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sentosa Perak. Jauh datang dari Perak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah baik, Rina. Terima kasih ya kerana bersama kita dan juga murid-murid pada hari ini untuk berkongsi tentang mata pelajaran pendidikan Islam. Baik Ustaz, ini khusus untuk murid-murid dalam slot pendidikan khas. Okay. Jadi apa sebenarnya topik yang kita nak bawakan hari ini Ustaz? Okey, topik yang kita akan bawa pada hari ini adalah berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 284. Kita akan mempelajari bacaan surah yang betul, iaitu surah Al-Baqarah ayat 284. Baik, surah Al-Baqarah ayat 284 itu yang akan kita sentuh pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk memudahkan murid-murid memahami tentang pembelajaran pada hari ini, kita bersama dengan guru juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Azliana Masyuri, merupakan guru bahasa Melayu murid ketidakupayaan pendengaran dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita menyentuh tentang surah Al-Baqarah ini, pastinya terlebih dahulu kita nak tahu juga apakah standard pembelajarannya yang murid-murid akan capai di akhir pembelajaran nanti. Silakan. Okey. Slide tadi. Teruskan Ustaz. Itu ada di depannya tu Ustaz. Dekat mouse tu kan ada. Oh, okey. Ya. Kita senang guna ni Ustaz. Mana? Remote dia Ustaz ada di sebelah tu. Oh, ya. Sorry. Okey, untuk tajuk hari ini adalah berkaitan dengan standard pembelajaran, iaitu di mana murid perlu membaca ayat 284 surah Al-Baqarah dengan betul. Ini standard pembelajaran. Ya. Dan hasil pembelajaran
di mana pada akhir siaran murid dapat mengenal hukum ikhfa hakiki dalam ayat 284 surah Al-Baqarah. Dan yang kedua iaitu membaca ayat 284 surah Al-Baqarah dengan betul. Ini hasil pembelajaran yang di akhir insya-Allah pelajar-pelajar akan dapat pada hari ini. Baik, itu dia tadi murid-murid berkenaan dengan standard pembelajaran dan juga hasil yang bakal kita perolehi sebaik sahaja kita selesaikan pembelajaran pada hari ini. Ustaz, nampaknya murid-murid pun dah tak sabar, dah bersedia untuk bersama dengan kita. Tapi kita nak berehat sekejap dulu, boleh Ustaz? Boleh. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini kembali bersama kami di Didik TV KPM untuk kita belajar mengenai surah Al-Baqarah ini. Tunggu selepas ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM dan pastinya murid-murid dah bersedia bukan untuk kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Fokusnya bersama dengan Ustaz Nazir untuk kita belajar tentang surah Al-Baqarah ayat 284. Ustaz, boleh kita mula sekarang? Boleh. Silakan Ustaz. Okey. Sebelum kita mulakan, kita mulakan dengan al-Muqaddas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Pada hari ini, di mana saya akan kenalkan kepada murid-murid di rumah dan juga di berkaitan dengan huruf hijaiyah. Di mana dalam huruf hijaiyah ada beberapa hukum dan kita akan fokus kepada iaitu hukum yang ada dalam ni adalah hukum nun mati dan ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey, ini adalah adanya hukum nun mati dan tanwin ada 5 hukumnya, iaitu idgham bil ghunnah, idgham al ghunnah, iklab, izhar halqi dan juga ikhfa hakiki. Cuma hari ini ya Rina, kita akan fokuskan kepada tajuk iaitu ikhfa hakiki, berkaitan 15 huruf sahaja yang warna kuning ni. Kita akan belajar tentang ikhfa hakiki. Okey, hukum ikhfa hakiki, di mana hukum ini terjadi apabila nun mati dan tanwin, tanwin ni atas, bawah, depan ada tanwin ni maksud ada 2 baris. 2 baris atas, bawah dan hadapan bertemu satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Di mana hurufnya adalah ta, tha, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Okey, Ustaz ulang sekali. Apa huruf ikhfa hakiki iaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ada 15 huruf ikhfa hakiki. Okey. Jadi yang tadi table semua kali, jadi senang kalau pelajar nak ingat untuk kesemuanya huruf ikhfa hakiki, di mana yang berwarna kuning. Maksudnya 1, 2 ni jangan. Jadi kita ingat 3, 2, tu ni banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 7, 3.
3, 2, 7, 3. Tu ikhfa. Senang. Huruf ta, tha, jim, dal, zal. Oh, zai tak ada hilang. Zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dan kaf. Okey. Jadi kita akan fokuskan kepada huruf 15 huruf ikhfa hakiki. Harap-harap murid-murid dapat menghafal 15 huruf ikhfa hakiki dengan baik. InsyaAllah. Okey, hukum ikhfa hakiki yang tadi Ustaz ulang balik bahawa ada 15 dan kita tengok sama ada murid-murid boleh ingat ataupun tidak. Kita lakukan satu aktiviti di mana mencari huruf ikhfa hakiki dalam papan huruf hijaiyah. Okey. Jadi saya nak minta jasa baik Kak Rina untuk menyusun manakah huruf-huruf ikhfa hakiki pada papan. Oh, berdasarkan huruf yang ada di sini huruf hijaiyah yang ada di sini ya Ustaz? Ya, saya. Baik, pastinya murid-murid di rumah juga boleh bersama dengan Kak Rina untuk sama-sama kita cari huruf ikhfa hakiki. Tadi Ustaz dah ajar ada 15 kan Ustaz? Ya, betul. Baik, saya cuba ya Ustaz ya. Yang pertama ta. Jadi saya tampal di sini ya Ustaz? Ya, tampal di situ. Baik, ta. Tasa. Tasa jim. Tasa jim. Dal. Dal. Zal. Zai. Sin. Shin. Sad. Dot. Ta. Allah. Jatuh pula Ustaz. Sekejap ya. Tak apa. Mungkin gemuruh sikit Ustaz. Maklumlah dah lama tak belajar bersama-sama. Ta, jim, dazal, zai, sin, shin, sad, dot, ta. Apa murid-murid ya? Taza. Fa. Betul tak Ustaz? Fa. Betul. Fa, nasib baik Ustaz cakap betul. Fa, kaf. Okey. Mari murid-murid kita kira. Betul tak 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey Ustaz, cukup 15 huruf. Harap-harap betul lah. Alhamdulillah. Okay. Betul tak Ustaz? Kita cek sama-sama. Betul ke tidak? Baik. Okay, huruf. Baik, kita mulakan. Huruf ta ada. Huruf ta ada. Huruf sa. Sa. Huruf jim. Jim. Huruf dal. Dal. Huruf zal. Zal. Huruf zai. Zai. Huruf sin. Sin. Huruf shin. Huruf shin. Huruf sad. Sad. Huruf dot. Dot. Huruf ta. Ta. Huruf za. Za. Huruf fa. Fa. Huruf qaf. Qaf. Huruf kaf. Kaf. Cukup 15 Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih Ustaz. Okey, saya pun harap murid-murid di rumah juga dapat sama-sama memahami dan mengetahui 15 huruf ini. Baik, yang seterusnya Ustaz, silakan. Sebelum tu saya nak bagi reward kepada Wah, Rina. kita dapat reward lah murid-murid. Okey, apa kalau saya tengok kat depan ni Ustaz ada banyak bintang. Berapa saya dapat? Ya, bintang yang besar, 3 markah. Bintang yang besar. Wah, murid-murid tahniah kita berjaya dapat 3 markah. Seronok juga Ustaz ya. Dapat buat aktiviti begini. Jadi saya tampal dekat papan ni ya Ustaz. Papan, tanda dekat kotak bintang 3 markah. Okey, kita tampal di sini murid-murid. Kita dapat 3 markah. Okey, baik. Selesai 3 markah. Kita nak buat lagi banyak aktiviti supaya banyak lagi markah dapat. Seterusnya Ustaz. Okey.
sekarang ni kita tengok contoh hukum ikhfa hakiki. Okey. Sebentar tadi kita sudah belajar berkaitan dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Ya. Okey, kali ini kita nak belajar berkaitan dengan bagaimana keadaan huruf ikhfa hakiki itu. Jadi hukum ikhfa hakiki. Di mana sebentar tadi Ustaz dah beritahu bahawa hukum ikhfa hakiki apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 hukum ikhfa hakiki. Okey, sebagai contoh kita tengok huruf ta, huruf ta, huruf tha, jim, dal, zal, zai, sin, okey, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ini antara huruf ikhfa hakiki. Okey. Contoh ta, apabila nun mati bertemu dengan ta, maka ia dikenali sebagai hukum ikhfa hakiki. Nun mati. Ya. Contoh yang kedua, di mana tanwin. Okey, tanwin bertemu dengan tha. Okey, bukannya hamzah ya. Ya. Tanwin bertemu dengan huruf tha. Jadi ia merupakan hukum ikhfa hakiki. Dan contoh yang ketiga, jim, di mana nun mati bertemu dengan huruf jim. Jadi ini dipanggil hukum ikhfa hakiki. Okey Rina, dah tiga nak tengok faham ke tidak? Okay, huruf dal. Okey, mana di sini huruf ikhfa hakiki dan hukum ikhfa hakiki? Oh, Ustaz nak uji saya lah ni ya. Ustaz kelirukan saya ni. Tapi memandangkan saya dah tahu 15 huruf tadi, saya rasa tanwin bertemu dengan dal. Ya betul Kak Rina ya. Okey. Tanwin bertemu dengan huruf dal. Alhamdulillah, pandai. Saya reward 3 markah. 3 markah lagi. Wah, murid-murid nampak tak kalau kita dengar betul-betul apa yang diajar Ustaz, pasti bertambah markah kita. Sekejap ya Ustaz. Dapat 3 markah. Wah, saya dah kumpul 6 markah ni Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita akan sambung balik. Kemudian tengok dal, nun mati bertemu dengan za, huruf za. Di zai di mana tanwin bertemu dengan zai. Okey, yang ni betul. Kadang yang keliru, walaupun za ni adalah huruf ikhfa hakiki, tapi kita bukan kira huruf. Huruf hanya nun. Ya, Bukannya betul. zal. Jadi ini tanwin. Tanwin bertemu dengan zal. Okey, sin betul juga, nun mati bertemu dengan sin. Okey, shin di mana huruf tanwin bertemu dengan huruf shin. Ini juga sad di mana tanwin bertemu dengan huruf sad. Dad di mana tanwin bertemu huruf dad. Ta di mana nun mati bertemu dengan huruf ta. Za di mana nun mati bertemu dengan za. Dan fa di mana tanwin bertemu huruf Fa. Qaf di mana tanwin bertemu dengan huruf Qaf. qaf. Dan Kaf. qaf dia apa ni? Tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf qaf. Dan last sekali kaf. Kaf. Apa ni? Nun mati bertemu dengan kaf. Kaf. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini adalah hukum ikhfa hakiki, di mana harap-harap adik-adik di rumah, anak-anak murid di rumah dapat memahami, melihat bagaimana keadaan hukum ikhfa hakiki apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Okey, boleh Rina? Boleh Ustaz. Setakat ni saya faham dengan penjelasan Ustaz. Memang seronok sangat belajar hukum hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak tengok pengukuhan sama ada anak-anak murid di rumah dan juga Rida boleh memahami tajuk pengajaran kita yang pertama. Okey, kita tengok, kita cari hukum ikhfa hakiki dalam ayat 284 surah Al-Baqarah. Okey. Di mana kalau adik-adik di rumah adanya buku teks tingkatan 4 Pendidikan Islam, okey, boleh buka buku teks ini muka surat 2. Okey, muka surat 2. Okey, kita belajar ni muka surat 2. Buku teks tingkatan
4. Kita kata 4. Okey. Pasti adik-adik ada di rumah buku teks. Jadi untuk memudahkan murid-murid, kalau sekarang ni dapatkan buku teks untuk kita buka halaman kedua, muka surat 2 untuk sama-sama kita ikuti pembelajaran bersama Ustaz. Teruskan Ustaz. Okey, surah Al-Baqarah ayat 284. Okey Rina. Ya. Ini adalah surah Al-Baqarah Betul. ayat yang kita belajar pada hari ini. Jadi tadi kita dah kenal huruf-huruf ifa hakiki. Betul. Kemudian kita juga dah belajar bagaimana nak mengenal hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf ifa hakiki. Okey, dalam ayat ini terdapat hukum ifa hakiki. Jadi saya nak minta Rina dan juga adik-adik di rumah, anak-anak murid sekalian untuk mencari di manakah hukum ifa hakiki dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Okey, silakan Kak Rina. Saya kena cuba ya Ustaz. Ya, Murid-murid betul. kat rumah tu boleh tolong Kak Rina sama. Ustaz boleh bagi hint tak? Dalam ayat ni ada berapa sebenarnya hukum ikhfa hakiki? Dalam ayat ini ada 3 tanda huruf ikhfa hakiki. Ada 3 saja. Baik, saya cuba ya. Jom murid-murid cuba dengan Kak Rina. Kena baca ni dulu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in. Okey, saya dah jumpa yang pertama. Nun mati bertemu dengan ta. Ya, betul. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah, kita berjaya murid-murid. Oh, ada 3 ya Ustaz ya? Ada 3. Yang kedua, alahai. Cari Okey. nun mati je, senang. Cari Nun mati, mafi. Nun bertemu dengan fa Ustaz. Okey, betul. Kita Tahniah. dah dapat 2 murid-murid. Lagi 1 ni. Au tahtafuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'. Okey, dah jumpa. Kulli syai'in qadir, tanwin mati bertemu tanwin bertemu dengan qaf. Ya, Betul, betul. Ustaz? Tahniah, bagus. Kita berjaya ya murid-murid. Okey. Okey, disebabkan Rina dapat menjawab soalan dengan betul, jadi saya akan memberikan reward markah 3 markah. Ke markah kita dapat lagi murid-murid. Hari ni seronok sangat belajar ni. Lepas ni kita nak suruh Ustaz buat lagi macam-macam aktiviti supaya kita boleh kumpul bintang lagi. Baik, itu dia tadi. Kita dah kumpul 3, 6, 9. Kita dah dapat 9 markah murid-murid. Tak sabar lagi nak buat aktiviti. Tapi tak apa, kita nak rehat sekejap. Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Kita nak beri lebih semangat lepas ni dengan banyak lagi aktiviti yang akan kita lakukan dalam pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 khusus untuk slot pendidikan khas bersama dengan murid-murid. Jangan ke mana-mana, kita kembali semula selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana terus bersama kami di Didik TV KPM. Pastinya ketika ini kita sedang belajar pendidikan Islam tingkatan 4 khusus untuk slot pendidikan khas bersama dengan Ustaz Nazir. Baik Ustaz, tadi kita dah mengenal huruf ataupun hukum ikhfa hakiki dan kita dah buat latihan serta aktiviti. Apakah pembelajaran kita seterusnya Ustaz? Okey, seterusnya untuk slot yang seterusnya di mana kita akan belajar cara bacaan ataupun teknik bacaan hukum ikhfa hakiki. Macam mana cara dan tekniknya adalah caranya adalah dengan menyembunyikan sebutan nun mati, iaitu nun mati kita kena sembunyikan, tidak boleh dijelaskan. Kena sembunyi-sembunyi, kena sisik saja. Kata orang Kelantan punya nyusuk. Nyusuk. Jangan nyusuk Kelantan katalah. Dan tanwin di mana atas bawah ni di sisi huruf selepasnya berserta dengan
dengung. Okey, di mana kena ada sembunyikan dan dengung. Itu tekniknya. Dan sembunyikan huruf nun tu dan kita kena dengung. Dengung tu macam mana? Dengungnya maksud bunyi tu getaran di hidung Getaran di hidung dengung. Mesti ada getaran di hidung kita. Okey, mesti itu adalah panggil dengung. Okey, Rina di mana? Dengung ada getaran di hidung. Maksudnya kena tekan ke macam mana Ustaz untuk tak dapatkan perlu- bunyi tu? Tak perlu tekan. Tapi sebenarnya kalau untuk awal-awal kita bolehlah menekan untuk kita ada deria sedaran dengung getaran di hidung. Sebab tu kalau kita lihat majlis tilawah Quran kebangsaan ataupun antarabangsa, para qori dia akan tekan di sini untuk mendapatkan bunyi yang dengung yang sedap. Faham. Jadi untuk kita dapatkan teknik bacaan, murid, kita awal-awal ni sebab kita nak tahu dia dengungan di hidung, jadi kita kena letakkan jari kita di hidung, di hujung ni tak apa. Untuk kita kalau ada getaran di hidung, maka adalah dengungan. Kalau tak ada getarannya, maka itu bukannya dengung. Teknik dia salah lagi lah Ustaz, ya? Ya. Baiklah. Okey. Kemudian, mana hilang tu? Ini dia Ustaz, saya bantu tengok. Ustaz. Okey, terima kasih. Silakan. Okey, kita tengok cara mendengung. Okey, ta di mana nun mati putung huruf ta di mana cara bacaannya min tahtiha. Kalau bahasa Melayu kita ada ing ni, ming. Okey, murid di rumah tekan hidung, tekan sini boleh, tekan tepi pun tak apa. Okey, asalkan ada getaran di hidung. Ming. Dua harakat kalau boleh dua harakat. Ming. Mesti ada dengungan getaran di dalam hidung. Bukan di luar hidung, tak payah getar-getar macam ni. Dia perlu ditekan di sini. Bila ada dengungan di hidung, maka dipanggil sebagai dengung. Dengung. Kalau nak mula awal murid rumah, kita tutup mulut, tu kita getarkan di hidung. Tu tak jadi di mulut tak boleh, dia kena ada getaran di hidung boleh Rina buat Bergetar Ustaz. Okey, faham Ustaz, teruskan. Ruksa contohnya ma'ang sajaja anjainakum dan dal. Okey, ni dal. Qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Man zalladhi. Ambil saya dengar man zalladhi. Ya zai. Yauma idzin zurqa. Yauma idzin zurqa. Yauma idzin zurqa. Okey, sin. Okey, innal insana shin azabun syadid. Azabun syadid. Man salihin. Okey. Tundahika. Okey, jadi ma yantiqu. An zuhurihim. Umyun fahum. Okey, ya qaf. Rizqan qalu. Okey, roh kaf. Man kana yarju.
Man kana yarju. Okey, ini adalah teknik bacaan ifak hakiki yang perlu kita bunyi dengung. Dengung di mana? Di getaran pada hidung. Jadi murid sekalian boleh praktis di rumah teknik caraan dengung. Dengung mesti ada getaran di hidung. Kalau tak bunyi getaran di hidung, maka itu bukanlah dengung namanya. Salah ya Ustaz ya? Salah. Baik, Okey. faham? Tapi tak apalah sampai kamu nak kepit sangat. Kalau kepit sangat tak boleh nak bernafas. Hanya letak dan rasakan ada dengungan di Hidung. Oh, baik. Yang seterusnya Ustaz? Okey. Okey, ini adalah surah bacaan tilawah surah Al-Baqarah 284 tadi. Jadi kita nak fokuskan bacaan di sini, di mana contohnya yang pertama kita jumpa tadi iaitu wa in tubdu. Okey, dengungkan nun banti bertemu dengan huruf ta. Wa in tubdu. Okey, Rina try baca. Wa in tubdu. Wa in tubdu. Wa in tubdu. Okey, bagus. Okey, yang kedua anfusikum. Anfusikum. Okey, sekali lagi. Anfusikum. Anfusikum. Okey, yang last sekali kita dah ada iaitu tanwin bertemu dengan huruf qaf, syai'in qadir. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Okey, bagus. Ini adalah huruf, ada 3 huruf ifak. Ya. Tanda ifak hakiki di dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Okey. Jadi, boleh tak kita baca dari awal sampai akhir untuk kita dapatkan bacaan yang betul? Boleh? Ustaz. Okey. Saya baca, nanti Kak Rina bolehlah ikut sedikit bersama anak-anak di rumah ya. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma Lillahi ma fis samawati fis samawati wa ma fil ardh. wa ma fil ard. Wa in tubdu Wa in tubdu ma fi anfusikum anfusikum aw tukhfuhu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, itu ulang sekali boleh? Ya. Boleh Ustaz. Okey. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala
Wallahu ala kulli syai'in qadir. kulli syai'in qadir. Okey, bagus Kak Rina. Okey, sekarang ni kita akan teknik membaca. Okey, kita baca sekali lagi dan kita pegang hidung. Boleh Kak Rina? Boleh Ustaz. Okey. Lillahi ma fis samawati Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ard wa in tubdu wa in tubdu ma fi anfusikum ma fi anfusikum aw tukhfuhu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala wallahu ala kulli syai'in qadir. kulli syai'in qadir. Okey. Sekali lagi boleh sebab kita nak tahu teknik membaca dengan betul. Boleh, Ustaz. Dengan ifak kaki. Okey. Lillahi ma fis samawati Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ard wa in tubdu wa in tubdu ma fi anfusikum ma fi anfusikum aw tukhfuhu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala wallahu ala kulli syai'in qadir. kulli syai'in qadir. Okey, alhamdulillah. Bagus Rina baca. Dengan huruf sebutan dengung yang baik. Dan saya rasa Ustaz, sebenarnya teknik yang Ustaz ajar, kalau pertama kali kita nak pastikan bunyi dengung tu dengan meletakkan jari di bahagian tengah hidung ni, memang kita akan dengar dari segi dengungnya, getarannya Ustaz ya? Ya, betul. Jadi mudah untuk murid-murid kalau kita nak pastikan bunyi dengung itu kedengaran ataupun tidak, kita guna teknik yang Ustaz ajar ni. Memang membantu. Baik, Ustaz, seterusnya apa agaknya yang kita akan teruskan? Sebelum kita aktiviti lain, saya nak melihat kepada sini, ada kadang-kadang pelajar terlihat nun mati yang tidak Ustaz kalakan warna merah. Di mana tu rasa Kak Ina? Ada tak nun mati bertemu dengan ya, Ustaz. Liman yasha. Ya. Okey, lagi? Wa yu'azibu man yasha. Okey, ada nun mati dengan ya. Okey, ini nampak nun mati. Jadi pelajar jangan terkeliru kerana walaupun ini nun mati tapi hurufnya ya. Ya bukannya huruf ifa hakiki. Jadi tidak bolehlah untuk didengungkan. Jadi dia dibaca seperti biasa ya, Ustaz? Ya, seperti biasa. Jadi kita akan fokuskan tentang huruf ifa hakiki. Baik. Okey. Kita pergi seterusnya di mana kita nak uji berkaitan dengan warna. Okey, saya nak minta Rina boleh, untuk Ustaz? di sana ada 5 ayat, 5 perkataan, potongan ayat. Ya. Jadi saya nak minta Rina untuk colourkan di mana satu huruf ifa hakiki yang perlu didengungkan. Bacaan mana yang perlu didengungkan? Okey. Ini aktiviti ni kita kena warnakan ya, Ustaz? Ya, betul, warnakan. Baik, kita akan bersama dengan murid-murid. Boleh bantu Kak Rina juga untuk sama-sama kita cari ayat yang Ustaz masukkan tadi.
Yang pertama kita lihat, kita mula dari ujung sana boleh Ustaz? Boleh. Ini ayatnya ma fi anfusikum. Saya baca pun dah dengung Ustaz. Jadi dia nun mati bertemu dengan fa. Okey. Betul tak ni Ustaz? Betul, bagus. Okey, betul. Terbaik. Yang kedua, wa in tubdu. Ni jelas kita dah ulang banyak kali Ustaz. Betul. Kalau lupa tak tahulah. Jadi nun mati bertemu dengan ta Ustaz. Ya, betul. Okey, betul. Nun mati Okey. bertemu dengan huruf ta. Betul kan Ustaz kan? Betul. Potongan ayat yang seterusnya, liman yasha. Ini ada nun mati bertemu dengan ya. Tetapi Ustaz, dia bukan dalam huruf ikhfa hakiki. Betul, Rina. Jadi kita tak perlu warnakan dia Ustaz. Betul, tidak perlu Baik. kita warnakan. Ayat yang seterusnya. Man yasha. Nun mati bertemu dengan ya. Sama juga dengan potongan ayat ni, dia bukan termasuk dalam huruf ikhfa hakiki Ustaz. Betul. Dan yang terakhir, syai'in qadir. Ini bab kata Ustaz, selain daripada huruf nun, kita ada tanwin bertemu dengan khaf. Okey. Selesai Ustaz? Betul, selesai. Alhamdulillah. Okey. Jadi, berapakah markah yang saya dan murid-murid di rumah perolehi Ustaz? Okey. Tak sabar Dan ni. semua betul, maka dapat 3 markah. Wah, Letak kita bintang. berjaya lagi murid-murid untuk kita perolehi kemenangan yang keempat. Dah dapat 12 markah ni Ustaz. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. Okey. Baik Ustaz, selain daripada kita dah belajar berkenaan dengan teknik bacaan hukum ikhfa hakiki yang perlu didengungkan, kita juga dah lakukan aktiviti untuk kita kenal pasti setiap potongan ayat ini. Jelaskan murid-murid. Jadi, kita ada banyak lagi aktiviti nak dilakukan bersama dengan Ustaz. Kita nak berehat sekejap ya Ustaz? Okey, Boleh? boleh. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita bersedia selepas ini untuk mengumpul lebih banyak bintang. Semuanya di Didik TV KPM. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM khusus untuk murid-murid dalam slot pendidikan khas mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4, di mana hari ini kita belajar berkenaan dengan surah Baqarah ayat 284, mengetahui tentang hukum ikhfa hakiki, dan baru saja tadi kita selesai mengetahui teknik bacaan bagi hukum ikhfa hakiki. Seronok kan murid-murid? Kita dapat ilmu untuk membaca Al-Quran, kenal hukumnya dan lakukan banyak aktiviti. Ustaz, seterusnya apa kita nak buat? Okey, untuk kali ini kita akan buat aktiviti pengukuhan di mana ada kuis. Dia nak lihat sama ada murid di rumah dan juga Kak Rina dapat memahami tajuk pengajaran kita hari ini. Okey, kuis yang pertama adalah adik-adik di rumah dan juga Kak Rina cari huruf ikhfa hakiki dalam huruf-huruf hijaiyah dan lekatkan pada papan putih bermagnet. Okey, papan putih ni Ustaz ya? Di situ adanya tanwin sahaja. Apakah huruf hijaiyah yang bersama dengan tanwin iaitu hukum ikhfa hakiki. Dan berikan 15 huruf ikhfa hakiki. Wow, mencabarnya. Tanwin dah ada. Satu lagi bersama dengan tanwin adalah nun. Ya, betul. Nun. Nun. Okey, nun.
Kemudian 15 ya Ustaz? Ya. Baik, kalau tadi murid-murid ingat kita ada ta, sa, jim. Ini yang pertama. Dekat di sini ya Ustaz Betul. Ta, sa, jim, dal, zal, zai. Dal, zal, zai. Dal, zal, zai. Dal, zal. Zal mana zai ni Ustaz? Okey, ini dah nampak dah. Okey, huruf yang seterusnya. Dal, zal, zai. Sin, shin, sod, dot. Sin, shin, sod, dot. Sin, shin, sod, dot. Sin, shin, sod, dot. Pantas tak saya Ustaz? Pantas. Sebab Ustaz ajar saya faham. Sin, shin, sod, dot. Sin, shin, sod. Tozo. To, zo. Kita ada to, kita ada zo. Fa, kaf, kaf. Fa, kaf, kaf. Okey Ustaz. Harap-harap kali ini saya berjaya dapatkan markah yang lebih tinggi bersama dengan murid-murid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya yakin kami betul Ustaz. Okey. Ustaz tengok betul tak jawapan saya? Mari saya tengok. Okey. Huruf mana? Okey tadi di mana tanwin dah saya sebut, ada nun. Ya. Okey, ini adalah hukum nun mati dan juga tanwin. Apa huruf ikhfa hakiki ada 15. Okey, Betul. huruf apa tu? Ta. Huruf tha. Ya. Huruf jim. Huruf dal. Bagus. Huruf zal. Ada huruf zai. Huruf sin. Huruf shin. Huruf sad. Huruf dad. Huruf ta. To. Huruf zad. Huruf fa. Huruf qaf. Dan akhir sekali huruf kaf. Okey, bagus Karina. Betul, Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, harap anak-anak di rumah dapat mengingati hukum ikhfa hakiki di mana huruf nun mati dan juga tanwin bertumbuh dengan 15 huruf ikhfa hakiki. Okey. Bagus Kak Rina. Jadi di sini saya nak reward 3 markah. Saya dah tak sabar sebenarnya Ustaz. Kita dapat lagi 3 markah. Ya, murid-murid. Seronok kan? Boleh buat aktiviti ni bersama dengan kawan-kawan ataupun ibu bapa di rumah. Baik. Okey, apa lagi Ustaz? Kita sebab kat depan ni saya tengok ada potongan-potongan ayat. Okey, Ini apa pula untuk Ustaz? seterusnya kita melihat sama ada murid di rumah dan juga Rina memahami tak bagaimana membaca ayat Quran, membaca ayat surah Al-Baqarah ayat 284. Jadi di atas meja kita ada potongan-potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 284. Jadi saya nak minta Rina untuk menyusun surah Al-Baqarah ayat 284. Alah, Ustaz cakap awal. Kalau Ustaz cakap awal, saya hafal ayat tu tadi. Tapi saya cuba ingat ya Ustaz ya. Murid-murid pun boleh bantu Kak Rina juga. Yang pertama, kalau tak salah saya, dia ada lillahi ma. Lillahi ma fis samawa. Okey, saya dah jumpa. Okey. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Betul tak Ustaz? Betul. So kita nak tampal ke? Tampal. Okay. Baik. Ini lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Alamak, ni mencabar yang saya tahu. Okey. Kita lihat wa in tubdu ma fi anfusikum. Ya, betul. Ini memang ada hukum ikhfa hakiki kan Ustaz? Betul. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Anfusikum. Cepat murid-murid, kita kena dapat markah penuh. Au tughfuhu ya hu yuhasibukum. Betul. Betul? Betul. Au tughfuhu ya hu yuhasibukum bihillah. Bihillah.
billahi liman yasha fayaghfiru. Betul Ustaz? Fayaghfiru, ya betul. Fayaghfiru liman yasha. Betul. Liman yasha. Fayaghfiru liman yasha. Fayaghfiru. Alah, ni saya confuse sikit. Fayaghfiru liman yasha. Lepas tu dia ada sambungan wa yu'azibu man yasha. Betul. Saya ingat ni. Wa yu'azibu man yasha. Okey. Dan ke akhirnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Betul Ustaz? Betul. Okey. Nampaknya kita berjaya ya murid-murid nak dapatkan markah penuh hari ini. Ini ayatnya Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Biasanya anak-anak murid Nurah kalau pergi surau ataupun masjid, kita akan membaca ayat ni dalam wirid. Selepas solat, biasanya imam akan membacakan ayat ni sebagai wirid harian. Jadi lepas ini bolehlah kan anak-anak sekalian bila ke surau ataupun ke masjid untuk solat berjemaah, dapatlah baca ayat dengan betul, dengan dengung yang betul. Jadi tak adalah jemaah lain dengar salah bacaan. Jadi setelah kita baca dan kita ajar pada hari ini, semoga kita dapat praktiskan di rumah ataupun ketika kita solat berjamaah dan menggunakan sebagai wirid harian. InsyaAllah Ustaz. Memandangkan kita dah lakukan pelbagai pembelajaran, latihan pengukuhan, boleh tak Ustaz nilaikan saya berdasarkan kepada pembelajaran kita pada hari ini? Okey, berdasarkan penilaian pada hari ini, saya melihat Rina sangat cemerlang pada hari, sangat-sangat cemerlang, dan semua soalan dan juga aktiviti yang kita jalankan pada hari ini semuanya betul dan bagus, dapat menjawab dengan baik, dan harap juga anak-anak di rumah juga dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik. Ustaz, untuk yang terakhir ni ada bintang tak? Ada bintang. Sebelum ada bintang itu, saya nak minta Rina membacakan ayat itu sepenuhnya. Melihat sama ada Rina dapat membacakan dengan betul ataupun tidak. Baik, saya cuba ya Ustaz ya. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Okey, alhamdulillah. Okey, di mana Rina dapat membacakan surah Al-Baqarah ayat 284 dengan baik dan betul. Terima kasih Ustaz. Dan sedikit rumusan daripada Ustaz sebelum kita berakhir. Silakan. Sebelum tu Rina minta saya reward tadi. Saya dah pegang ni Ustaz. Okey, dapat 3 markah. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz rumusannya. Rumusannya. Okey. Alhamdulillah hari ini kita dapat mempelajari berkaitan dengan 15 huruf ikhfa hakiki, dan kita mengenal hukum ikhfa hakiki di mana nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki, iaitu huruf ta, huruf tha, huruf jim, huruf dal, huruf zal, huruf zai, huruf sin, huruf shin, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf za, huruf fa, huruf qaf, huruf kaf. Okey. Ini adalah 15 huruf ikhfa hakiki. Baik Ustaz. Dan juga kita dah membacakan surah Al-Baqarah ayat 284 dengan baik. Di mana ayat tersebut biasa kita ulang sebentar tadi sahaja. Okey, diharapkan anak-anak di rumah dapat membacakan dengan dengung, itu sahaja. Baik Ustaz, dah pastinya hari ini ilmunya sangat bermanfaat. Kalau ada murid-murid yang ingin menonton sekali lagi, di mana mereka boleh melihat ataupun membuat ulang kaji semula? Okey, ulang kaji semula boleh layangi Delima, laman web delima.gov.my Delima, ataupun sumber, My Sumber. Okey, itu dia tadi. Terima kasih Ustaz.
Kita pun dah sampai kepada penghujung siaran. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita dapat memberi manfaat untuk murid-murid semua, termasuk Kak Rina sendiri. Seronok belajar dengan Ustaz Nazir. Terima kasih sekali lagi buat Ustaz Muhammad Nazir Han Zainal Abidin, merupakan penolong kanan pendidikan khas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sentosa Perak, dan tidak ketinggalan cikgu ataupun guru jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Azriana Masuri, guru bahasa Melayu, murid ketidakupayaan pendengaran dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid, terus setia kekal bersama kami di Didik TV KPM kerana banyak lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat bakal kami kongsikan kepada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Didik TV KPM